Saya baru pastekan link kehadiran, boleh isi Kenapa dia tak auto admit Saya dah setting dah. Okay. So saya sambung balik. Bila ada perkataan soalan nak minta faktor yang ditetapkan dalam eksperimen, maksudnya dia nak pemboleh ubah dimalarkan. Okay, pemboleh ubah malar. Bila dia dah start KSSM ni, cara penyampaian soalan yang dikatakan sebagai kebat tu, dia dah tak sama cara penyampaian. Sebelum ni soalan dia simple je, nyatakan pemboleh ubah malar. Tu straight to the point. Sekarang ni dia putar belik sikit. Dia kata faktor yang ditetapkan dalam eksperimen. Itu maksud dia adalah pemboleh ubah malar. Kalau kita tengok dekat eksperimen ni, apa yang mesti malar? Apa perkara yang sangat penting malar? Apa perkara yang sangat penting untuk kita samakan, untuk kita malarkan? Adakah kita punya wayar? Adakah kita punya elektrod karbon? Jenis logam. Jenis apa nama dia ni? Dah nak betul dah ni. Karbon ni jenis apa? Jenis karbon. Kalau jenis karbon kurang tepat. Kalau jenis elektrod. Jenis elektrod. Kalau Anis nak beritahu karbon, Anis tulis karbon je. Tak payah kata jenis karbon. Okay. So kat sini tulis je karbon ataupun kita boleh tulis jenis elektrod. Okay. Jenis elektrod. Okay. B, seterusnya ramalkan hasil pemerhatian. So dia nak tanya, apa pemerhatian? Sekarang ni kita tahu, kalau dia nak kita ramalkan hasil pemerhatian jika leburan digantikan dengan pepejal blambem 2 bromida. Digantikan dengan pepejal blambem 2 bromida. Sebelum ni kita dah bincang. Kalau leburan plambem 2 bromida, apa jadi kepada mentol? Kalau dipanaskan sampai dia melebur, apa jadi kepada mentol? Menyala. Very good. Mentol menyala. Ataupun jarum voltmeter terpesong. Okay. Kalau kita gantikan, maksud dia leburan tu kita padamkan api, bagi dia sejuk, so leburan tu akan jadi pepejal semula. Bila plambem 2 bromida jadi pepejal, awak rasa apa jadi kepada mentol ataupun apa jadi kepada jarum voltmeter? Tidak menyala dan tidak memesong. Pandai. Mentol tidak menyala. Atau jarum voltmeter tidak terpesong. Okey. Okey, E. Apakah perubahan tenaga? Semalam kita dah bincang dah. Perubahan tenaga elektrolisis. So apa perubahan tenaga yang berlaku bagi elektrolisis? Tenaga kimia ke tenaga elektrik. Elektrolisis. Dia start tenaga elektrik. Tenaga elektrik ke tenaga kimia. Ya, kalau elektrolisis, ingat perubahan tenaga, gariskan ni elektrolisis. Maksudnya dia mesti start daripada tenaga elektrik kepada barulah tenaga kimia. Kalau dia kata apakah perubahan tenaga bagi proses sel kimia, kalau sel kimia barulah tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okay. So kalau yang dalam elektrolisis, ulang balik, apa perubahan tenaga? Daripada tenaga apa kepada tenaga apa? Tenaga elektrik ke kimia. Tenaga elektrik ke tenaga kimia. Okay, good. Okay. Seterusnya kita tengok nombor 2. Nombor 2 ni dia akan cakap. Dia akan mention satu sel kimia ringkas. Kalau sel kimia, ulang balik, apa perubahan tenaga dia? Apa perubahan tenaga yang berlaku dekat sel kimia? Sel kimia ke sel elektrik.
sel perubahan Eh. tenaga. Tenaga kimia ke tenaga elektrik. Anis baru bangun agaknya. Tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Ini soalan yang biasanya wajib ditanya bila bab ni keluar. Okey, so tu dah settle lah perubahan tenaga. Macam biasa bila bahagian A kertas 2 kita kena keluarkan apa kita punya MV, apa kita punya RV. Dalam kes ni bila sel kimia, sel elektrolisis tak ada RV nampak, tak ada RV tak nampak Kita buat satu RV saja. MV, RV dan seterusnya adalah kalau awak nak tulis RV tak nampak pun sebenarnya boleh. Dia macam ni, RV tapi tak dinyatakan dalam soalan. Tak semudah macam biasa. Dia memerlukan kejeniusan awak, intelijen awak. Okey, RV tak nampak. Kemudian apa kita punya pun boleh ubah malar. Okey. So MV kita, apa dalam eksperimen ni, apa yang kita manipulasikan, apa yang kita ubah-ubah dalam eksperimen ni. Apa yang berbeza? Nampak ni? Apa yang Elektrod. berbeza? Kita kata pasangan elektrod ataupun pasangan logam. Dia mesti yang berbeza, dia pasangan dia mesti tak sama. Maksud dia kalau zinc dia tak boleh dengan zinc. Zinc mesti dengan kuprum ataupun zinc dengan magnesium ataupun kuprum dengan argentum. Tak boleh pasangan yang sama. Sebab tu kita punya manipulasi adalah pasangan logam. Dan dalam sel kimia kita tak boleh pakai karbon. Tak boleh. Tak boleh pakai elektrod karbon. Sebab apa kita tak boleh pakai elektrod karbon? Sebab elektrod karbon ni dia lengai. Lengai dalam kata lain dia tidak reaktif. So dia tidak menghasilkan tindak balas kimia. Bila dia tak menghasilkan tindak balas kimia, dia tidak boleh menghasilkan tenaga elektrik. Sebab dalam sel kimia kan kita perlukan tindak balas kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik. So wajib ada tindak balas kimia. Karbon tak mampu menghasilkan tindak balas kimia sebab dia stabil, jadi dia lengai, dia tak boleh ada tindak balas. So dalam sel kimia mesti pakai logam. Iaitu logam yang berbeza. Kita kata sebagai pasangan logam. So RV nampak. Apa yang kita nampak? Keputusan yang kita nampak dalam eksperimen ni bila ada arus elektrik. Apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak? Voltmeter. Apa Jarum voltmeter. Jarum voltmeter. Berpesong. Good. Yes. So yang kita nampak adalah RV nampak kita jarum volt ataupun pesongan jarum voltmeter. Okey, pesongan jarum voltmeter. Okey, RV tak nampak, yang kita tak nampak ni maksud dia bila kita tengok dengan mata kita waktu kita buat eksperimen tu, kita hanya nampak jarum voltmeter tu bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. So maksud dia dalam tu ada apa yang kita tak nampak dalam wayar ni? Ada apa? Ada pengaliran apa? Ya, jadinya yang kita kata RV tak nampak ni adalah kekondaksian elektrik ataupun pengaliran arus elektrik, kekondaksian elektrik. Itu yang dimaksudkan dengan RV tak nampak. Sebab bila kita buat eksperimen ni tak ada terkeluar perkataan mengkondaksikan elektrik, tidak mengkondaksikan elektrik, tak keluar. Yang kita nampak, yang keluar adalah pesongan jarum voltmeter. Daripada pesongan jarum voltmeter tu kita boleh buat inference, kita boleh buat kesimpulan yang ada kekondaksian elektrik. Itu maksud dia RV yang tak nampak. Okey, lagi apa yang malar? Apa yang mesti sama sepanjang eksperimen ni? Larutan. Larutan natrium klorida saya. Okey, alhamdulillah. Pandai dah. Larutan natrium klorida cairan. So ni malar Kita buat macam ni. Okey, so soalan 2A dah ada jawapan. Boleh ubah dimanipulasi ni. Pasangan logam.
Saya harap waktu teacher bebel-bebel terang satu-satu ni tolong conteng, tulis. Awak kena kupas soalan ni. Awak kena terangkan apa yang disampaikan oleh soalan. Jangan terus jawab soalan. Awak explain dulu gambar tu macam mana, apa MV, RV, nampak RV tak nampak, perubahan tenaga dia, baru awak pergi ke soalan, baru awak akan rasa confident nak jawab. So yang bergerak balas, awak boleh buat dua-dua. Boleh buat RV nampak boleh, awak buat RV tak nampak pun boleh. Okay, maksudnya buat pesungan jarum. Okay. Pesungan jarum voltmeter. Kalau awak buat nyalaan mentol boleh tak? Untuk pembuluh bergerak balas. Tak. Tak boleh. Tak boleh. Pandai, tak boleh. Sebab kat sini tak ada mentol. Kita pakai voltmeter. Okay. So kita tengok ataupun kekondaksian elektrik. Okey, kita tengok pula B. Apakah yang dapat diperhatikan selepas suis dihidupkan selepas 10 minit? Okey. So kalau kita buat pemerhatian kat sini, apa yang awak akan nampak? Okey, pertama sekali bila ada elektrik, jarum pesungan jarum voltmeter ni memang automatik. Okey, dia memang automatik terus terpesong kalau ada arus elektrik. Tak ada kena tunggu sampai 5 minit ke 10 minit ke sejam ke, tak ada. Dia memang automatik, dia terus terpesong. Kalau tak terpesong maksudnya tak ada arus elektrik. Tapi kalau dia kata pemerhatian setelah 10 minit, maksudnya dia nak tengok perubahan pada elektrod. Maksud dia bila dia nak kata 10 minit ni, dia nak tanya keadaan elektrod. Keadaan elektrod. Maksud dia perubahan elektrod. Sebab kat sini akan berlaku perubahan elektrod. Di mana awak kena ingat yang lebih elektropositif. Sudah apa ni? Apa elektropositif ni? Yang lebih elektropositif akan yang lebih elektropositif akan kita panggil sebagai mengayon. Yang lebih elektropositif akan mengayon. Jangan risau. Maksud elektropositif ni adalah lebih reaktif. Okey. Dia lebih reaktif untuk mengayon. Mengayon ni maksudnya daripada atom dia akan jadi ion. Atom dia akan jadi ion. Dalam kata lain, atom ni adalah pepejal. Contoh zinc ni pepejal. So zinc ni adalah atom. Kuprum ni pepejal kan? Ni kita panggil sebagai elektrod kuprum atau kepingan kuprum, kepingan zinc ni keadaan dia adalah pepejal. So dia atom. Kuprum atom. Tapi larutan ni dalam keadaan cecair. Okay, so bila atom jadi ion, maksudnya pepejal akan jadi ion. Bila kita kata logam yang lebih elektropositif ataupun yang lebih reaktif akan mengayon. Mana antara zinc dengan kuprum, mana yang lebih reaktif, dia akan jadi ion. So ingat susunan yang sebelum ni kita buat logam yang reaktif adalah mass Fe. Kalau ada kan yang awak pakai apa tu, kalau nak apa? Ni kalau nak cantik mesti ambil zat besi supaya perempuan cun anggun. Okey, kalau nak cantik mesti ambil zat besi supaya perempuan cun anggun. Lagi atas, semakin atas kedudukan logam tu, semakin elektropositif. Elektropositif. Lagi atas kedudukan sesuatu logam tu, dia akan lagi suka untuk mengayon. Maksudnya, bila lebih elektropositif, dia akan daripada atom, dia akan tukar jadi ion. So sekarang kita kena bandingkan. Kita ada dua elektrod yang ke atas, Teacher malah nak naik atas turun bawah, Teacher lukiskan balik. Okay, kita ada zinc dan kita ada kuprum.
Sekarang kita kenal pasti mana kedudukan zinc dengan kuprum. Siapa yang lebih atas? Zinc. Nampak? Pandai. Zinc kat atas, kuprum kat bawah. Maksud dia kat sini, kita buat kesimpulan, zinc lebih atas. Dari kuprum. Maksud dia zinc lebih elektropositif. Yes. Elektropositif daripada kuprum. So bila dia lebih elektropositif daripada kuprum, zinc atom zinc atom dia akan mengion. Dia akan jadi zinc ion. Dalam kata lain, daripada pepejal zinc, dia akan jadi cecair zinc lah. So bila dia jadi cecair, zinc ni nanti dia akan menipis. Dia akan jadi menipis, jadi macam keris, menipis ni. Kenapa dia menipis? Sebab dia dah melarut, mengion menjadi larutan ion zinc ataupun zinc ion. Dia akan kat sini, zinc tadi macam gula lah. Gula dekat dalam balang, dalam keadaan pepejal, serbuk. Bila masukkan dalam air, atom gula dia akan jadi ion gula. Contoh tau, ni contoh ion gula. So sama juga macam zinc. Bila zinc dia lebih elektropositif dalam sel kimia, dia akan mengion. Bila mengion, situasi dia sama macam air gula tadi. Gula bila dia mengion jadi air gula, pepejal gula tu akan hilang lah, kita kata tak nampak dah sebab dia dah jadi air gula. So sama juga macam zinc. Bila dia mengion, atom zinc tadi, pepejal zinc tu makin lama makin terhakis. Dia akan jadi luruh ataupun dia akan jadi menipis lah, istilah dia menipis, dan dia akan jadi ion zinc dekat dalam larutan natrium klorida ni. Dia akan join dengan larutan natrium klorida. So sebab tu lepas 10 minit kita akan nampak zinc ni dia akan menipis. Kita kata zinc menipis. So disebabkan zinc menipis, kenapa zinc ni menipis? Dia jadi zinc ion dan dia akan dermakan elektron. Elektron, kenapa zinc ni jadi zinc ion? Sebab dia derma elektron. So elektron yang dia derma tadi akan melalui wayar sini. Elektron ni akan bergerak ke wayar masuk ke voltmeter. Tu yang menggerakkan, memesongkan jarum voltmeter tadi. Elektron ni duk jalan kat sini, tu yang dia punya jarum pun jadi tergerak. Sebab ada perjalanan, ada aliran elektron. So elektron ni akan bergerak dan masuk ke kuprum. Kuprum terima elektron. Ingat, zinc elektropositif akan derma elektron. Yang elektropositif derma elektron, yang Negatif. kurang yes, yang kurang elektropositif dia akan terima elektron. So sebab tu kuprum nanti dia akan menebal. So akhirnya kuprum menebal. Kita boleh kata zinc menipis ataupun kita boleh kata kuprum menebal. Okey. So untuk yang ni lebih jelas sebenarnya untuk kita kupas sel kimia, proses mekanisme yang berlaku dalam sel kimia ni dengan cara menjawab soalan bahagian B. InsyaAllah dekat bahagian B teacher nampak dah ada few question yang memenuhi kriteria untuk menjelaskan mekanisme sel kimia ni. Okey, jangan risau, kita pergi pelan-pelan. Okey. Seterusnya awak beritahu, nyatakan inference bagi jawapan awak. Kenapa zinc menipis? Inilah awak beritahu. Zinc atom mengion menjadi zinc ion. Macam tu je. Okey. Macam tu je. So kita tengok D pula. D ni adalah DSO, definisi secara operasi. Okey, buat sementara ni definisi secara operasi dekat dalam kita punya roda
roda DSO kita ni, untuk sel kimia lengkap tak ada. So teacher nak awak tolong tambahkan. Sel kimia lengkap dalam kategori bahan. So tambahkan di sini sebatian ion, bawah sebatian ion ni tulis sel kimia. Sel kimia dia punya tajuk dia bahan. Okay. Apa itu tajuk? Teacher ulang balik. Apa formula untuk buat DSO? Salin balik konsep. Konsep ialah tajuk yang ditunjukkan oleh RV nampak apabila situasi. Ni formula untuk buat DSO. Maksud dia konsep ini yang berubah-ubah ni. Konsep bergantung pada soalan. Konsep, tajuk, apa RV nampak kita, apa situasi kita. Okey, ingat konsep ni dapat daripada mana selepas perkataan DSO bagi. So ini adalah kita punya konsep. Okey, ini adalah kita punya konsep. So salin balik konsep kita. Sel kimia lengkap ialah tajuk kita bahan. Bahan yang ditunjukkan oleh RV nampak kita, pesongan. Bila dia lengkap, kita kata jarum galvanometer terpesong. Jarum galvanometer terpesong apabila apa situasi kita? Kita beritahu apabila elektrod kuprum dan zinc dimasukkan ke dalam larutan natrium klorida. Nampak jawapan dia macam panjang. Tapi semua jawapan yang kita ambil ni kita cedok daripada soalan. Daripada formula yang kita dah belajar. Okay, so teacher tulis balik dekat atas ni. Konsep kita sel kimia lengkap. Sel kimia lengkap ialah tajuk kita bahan. Kan ni bahan. Dapat daripada sini. Ialah bahan yang ditunjukkan oleh jarum galvanometer. Teacher kalau tulis voltmeter tak boleh Allahu Akbar. Betul lah. Bukan tak boleh. Tersilap ni. Bukan galvanometer. Voltmeter. Oh, thank you. Fazira. Ya saya. Oh, thank you. Voltmeter. Sorry. Kena ikut situasi kita. Kita pakai voltmeter. Bukan galvanometer. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, good. Semua diam. Tak betulkan pun. Masukkan oleh jarum voltmeter terpesong. Mesti tulis jarum voltmeter terpesong tau. Tak boleh tulis pesongan jarum voltmeter. Sebab dalam sel kimia lengkap ni adalah sel kimia yang mengalirkan arus elektrik. So kita kena mention siap-siap jarum voltmeter dah terpesong. Jangan bagi tanda soal kat situ. Kalau kita kata pesongan jarum voltmeter, dia terpesong ke tak terpesong? Macam tu. So yang lebih tepat adalah jarum voltmeter terpesong apabila elektrod kuprum dan zinc dimasukkan ke dalam larutan natrium klorida. Okey. So, sampai sini. Okey dah. So, setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan tak? Ya. Ada. Alhamdulillah. Syukran. So untuk kali ni sampai sini je. Macam teacher beritahu, kelas kita minggu hadapan, Isnin minggu depan kita akan start bincang bahagian B mikroorganisma. So tolong bersedia cuba jawab dulu. Okay.
Alamak, kesiannya Adrina baru masuk. Adrina. Tabah Adrina. Isi attendance nanti teacher ada record. Tadi kawan-kawan dah suruh record. So nanti teacher share link untuk tengok yang rakaman. Okay? Okay. Okay, thank you. So terima kasih join kelas waktu cuti. Thank you, Stay teacher. safe. Thank you, teacher. Thank you. Bye. Thank you Loga. Thank you Alia. Assalamualaikum. Ya, thank you Chana. Okay, thank you Leong.